Salam sejahtera semua ya kepada murid-murid 5 Alpha. Hari ini cikgu akan mulakan bukan mulakan, cikgu akan buat fotosintesis sahaja ya untuk bahagian bab kedua ini. Jadi murid-murid, adakah tidak kamu sudah baca sendiri iaitu muka surat 44 khususnya. Okey? Muka surat 44. Jadi mungkin ada antara kamu akan tanya, cikgu, fotosintesis saja pun. Jadi kenapa kita perlu belajar secara mendalam? Untuk pengetahuan semua dalam bahagian ini, kalau bandingkan dengan senior kamu semua, dia dah cuba merangkapkan proses fotosintesis ini dalam bentuk ayat yang agak senang. Kalau dulu dia punya penjelasan melibatkan persamaan kimia yang mungkin mengelirukan murid-murid untuk memahami fotosintesis. Okey? Jadi tanpa melengahkan masa, murid-murid yang saya hormati sekalian, semua jelas ke tidak? Semua jelas ke tidak? Kalau tak ada respon, cikgu anggapkan Allah, Buwan, I feel so sad after that. You should have give me what we call it moral support lah, because I choose to be with you all. Okay? Terima kasih kepada kau siang. Jadi fotosintesis. Jadi dalam case ini, cikgu nak buatkan dengan cara yang senang lah. Okay. Seperti yang anda semua nampak pada skrin di depan anda. Dah record ke belum? Okey dah. Record dah. Jadi, cikgu akan terangkan sekali dulu. Seandainya kamu menghadapi masalah untuk memahaminya, sila bagi tahu cikgu. Secara mungkin cikgu akan pilih antara kamu sekarang. Siapa-siapa di sini rasa yakin, sekali lagi, untuk menyatakan persamaan kimia yang ringkas untuk memahami fotosintesis. Siapa rasa diri dia boleh jawab? Ada tak? Faiza? Boleh, Faiza. Tak boleh. Oh, tak boleh. Okey. Jadi, okey. Yang penting, kamu telah dijelaskan pada tingkatan form 3 kata silap ya. Jadi anda telah difahamkan bahawa fotosintesis akan menggunakan karbon dioksida. Okey? Karbon dioksida dan menghasilkan apa, murid-murid yang saya hormati? Menghasilkan oksigen. Ini yang pertama. Lepas itu, anda juga difahamkan bahawa proses fotosintesis akan menghasilkan apa? Murid-murid yang saya hormati? Glukosa. Glukosa, good. Ini Benham yang suara ke? Terbaik. Okey? Semangat sangat glukosa. Jadi mungkin ada antara kamu mula tanya, cikgu, kenapa kamu gunakan warna lain? Warna lain ini hanya nak memberikan anda satu gambaran yang lebih jelas. Proses ini melibat pemecahan dan pengikatan. Dia ulang bukan. Pemecahan dan pembentukan ikatan kimia yang baru. Okey, dia ulang. Pemecahan dan juga pembentukan ikatan kimia yang baru. Di sini juga perlu anda semua buat sedikit imbas kembali lah. Jadi, untuk molekul, jika ulang, molekul, okey, molekul khususnya ya, dia mempunyai ikatan kimia yang dinamakan sebagai ikatan kovalent. Dia ulang, kovalent. Maksud dia, ada perkongsian elektron antara zarah di dalam atau antara atom di dalam molekul. Jadi, mungkin anda akan tanya, jadi H2O6 datang dari mana? Jadi, dia datang daripada air. Ini konsep yang asas lah. Konsep asas dia. Cikgu ulang kamu dah belajar, fotosintesis akan menggunakan
karbon dioksida menghasilkan air. Air pula menghasilkan oksigen. Dan juga pada masa yang sama kamu tahu dia bentuk glukosa. Proses ini memerlukan cahaya matahari ataupun UV lah bersama diserap oleh klorofil. Maksud dia nanti penjelasan kita akan fokus kepada semua benda yang cikgu sebut di sini semua. Okey? Dan secara am. Okey? Dia punya panggil apa? Persamaan kimia. Untuk mengimbangkan persamaan kimia ini, setiap molekul yang anda nampak, kita pun cuba kira dari sebelah kiri dan sebelah kanan atau dari segi substrat ke produk. Kita perlu buatkan mengimbangkan bilangan atom yang ada di pada substrat dan juga pada produk. Jadi dengan itu kamu pun telah belajar secara asas dulu, asasnya iaitu 6 dan juga 6 asas je. Tapi dalam buku teks anda, kamu diberikan bahawa ada 12 air di sini dan juga pada belakang dia juga menyatakan dia menghasilkan air. Ini lepas mereka tolak, dia akan jadi 6 pada sebelah kiri. Ini asas lah. Jadi secara dalam, boleh cikgu masuk secara penerangan secara dalam ke tak? Semua murid dah bersedia ke belum? Sini okey ke sini? Okay. Hello? Boleh ke tak? Boleh. Shui, okey, Shui. Okay. Okey ya. Jadi sekarang kamu difahamkan bahawa fotosintesis dibahagikan kepada 2 tindak balas. Pertama, tindak balas bersandarkan cahaya. Okey? Satu lagi tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey? Maksud dia tidak perlukan cahaya. Jadi secara apa beza dia? Murid-murid yang saya hormati ya. Jadi tindak balas cahaya berlakunya di tempat yang ada klorofil. Pertama ya, kita kata tempat dulu tempat berlakunya tindak balas cahaya, tempat. Ya, mana tempat yang ada klorofil, kita dah sebut pada kelas semalam, iaitu di thylakoid ataupun graph 6. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku pada graf 6. Salah. Stroma. Jadi isu dia sekarang, apakah tindak balas yang berlaku di dalamnya? Okey, di dalamnya. Untuk memahami kes ini, kita balik kepada kita punya substrat dan produk. Pertama sekali, cikgu nak anda ingat, kita akan ada substrat dan kita akan membentuk produk, substrat ke produk. Apakah substrat yang mereka akan guna pada tindak balas tidak bersandarkan cahaya stroma? Okey, dia akan menggunakan karbon dioksida. Manakala untuk tindak balas cahaya di sinilah ada air. Air akan digunakan. Substrat dia. Boleh ikut ke tak boleh ikut? Murid-murid yang saya hormati, boleh ikut ke tak boleh ikut? Hello, ada orang ke tak ni? Hello, boleh ikut ke tak? Boleh. Boleh ya? Jadi sekarang, ya terima kasih. Jadi konsep dia sekarang adalah, okey. Kalau karbon dioksida nak membentuk glukosa.
Cikgu ambil kat sini. Okey. Jadi, kalau anda tengok, apakah unsur yang kita kurang untuk bentuk glukosa? Siapa nak jawab? Dari karbon dioksida nak bentuk glukosa. Jadi, apakah unsur yang kehilangan dalam persamaan kimia ini? Apa yang diperlukan? Hidrogen. Hidrogen, ya. Hydrogen. Pandai. Jadi, saya perlukan hidrogen. Jadi, kamu pun tahu, atom, hidrogen tidak wujud secara semula jadi. Dia tak boleh anggi masa tu. Hidrogen biasanya wujud dalam molekul H2 dan dalam kes kita ini, fotosintesis, kita tak ada gas hidrogen yang terlibat. Yang kita ada adalah air. Ada air. Pada masa yang sama juga, kamu tahu bahawa CO2 maksud dia melibatkan ikatan kimia dia diputuskan ataupun sekali dipecahkan dan pembentukan ikatan kimia yang baru, ikatan kovalen yang baru. Nak tanya, proses pemecahan ikatan kimia, pembentukan ikatan kimia perlukan tenaga ke tidak? Perlukan tenaga ke tidak? Ya? Siapa nak jawab? Perlu. Jadi tenaga itu datang dari mana? Tenaga itu datang dari mana? Jadi itu yang Cahaya jawapan dia, matahari. cahaya, ya. Jadi macam mana cahaya itu, tenaga dia nak dipindahkan, dia ulang ya, nak dipindahkan untuk memberikan tenaga ke dalam proses. Okey? Karbon dioksida untuk membentuk glukosa. Mungkin antara kamu dah tanya, cikgu, apakah nama proses karbon dioksida menjadi glukosa? Okey, cikgu perkenalkan istilah saintifik dia dulu. Proses ini kita panggil penurunan. Penurunan. Maksud dia, kalau kamu nak sebut karbon dioksida menjadi glukosa, kamu wajib guna perkataan diturunkan ataupun menjalani proses penurunan. Cikgu, apa itu penurunan? Ini cikgu serahkan kepada guru kimia kamu nanti, tapi secara am, penurunan ataupun English dia reduction. Okey? Penurunan merupakan satu tindak balas kimia di mana ada 4 penjelasan lah. Tapi secara am melibatkan penambahan hidrogen ke dalamnya ataupun penerimaan elektron. Jadi kamu nampak, dan tambahkan H ke dalam karbon dioksida, istilah itu sekali lagi panggil penurunan. Okey? Dia perlukan elektron, dia perlukan hidrogen. Jadi tenaga lah, perlukan tenaga. Jadi tenaga di sini datang dari mana? Cahaya. Macam mana berlakunya tindak balas tersebut? Jadi di sinilah berlaku. Air akan mengalami tindak balas fotolisis. Okey? Dipecahkan kepada hidrogen ion dan hidroksida ion ataupun ion hidroksida. Tetapi yang kamu perlukan di sebelah sini, sebelah kat kanan ini adalah bukan CO2 tapi ialah hidrogen. Faham ke tak? Kamu perlukan hidrogen. Okey, perlukan hidrogen. Jadi yang kat sini masih ada lagi positif. Murid-murid yang saya hormati sekarang masih ada positif Jadi benda ini perlu macam mana perlu dineutralkan, okey, untuk dihantar. Tapi konsep dia di sini melibatkan pergerakan elektron. Maka dalam buku teks kamu dia menyebut cahaya akan diserap pada klorofil. Okey? Untuk mengujakan elektron dan menghasilkan elektron yang bebas bergerak. Excite the electron, menguja di sini. Murid-murid yang saya hormati,
Okey ya. Kalau kamu tengok buku teks di sini ya, sama-sama ya. Tengok ya. Cikgu pun tak nak buang masa, nak kata highlight pun susah, cikgu gunakan line ya. Cahaya menguja elektron pada klorofil ke arah yang lebih tinggi. Maksud dia, elektron itu akan mempunyai tenaga yang tinggi. Okey? Tenaga itu akan dihasilkan untuk membentuk ATP. Okey? Dan dia juga sebut di sini yang berlain dengan senior kamu. Ini memang lain. Okey? Ini juga sepatutnya kalau ikut silibus baru akan disentuh ketika kamu masuk ke maksudnya peringkat yang lebih tinggi, maksudnya A-level ke ataupun STPM dan juga foundation. Tapi dia dah gunakan istilah itu. Elektron akan diterima oleh NADP+. Jika apa itu NADP+. Okay, nicotinamide adenosine diphosphate. Dia apa benda ni? In English, we call it electron acceptor. Electron acceptor, penerima elektron. Ya, elektron tidak boleh dibiar bergerak bebas di dalam mana-mana sel. Juga ulang ya. Elektron tidak boleh dibiar bergerak bebas di mana-mana sel sebab elektron yang bergerak bebas itu berpotensi untuk memberikan kerosakan atau memberikan, kita panggil apa ya? Damage. It will damage the cell. Jadi dia perlu dibawa oleh molekul yang khusus untuk bawakan dia secara bertenaga tapi tidak memberikan bukan kecederaan, memberikan kita panggil apa, kerosakan kepada sel. Dia bawakan elektron yang bertenaga di dalam molekul NADP ini, NADP+ ni. Jadi kamu pun cakap, cikgu, bergabung dengan hidrogen. Jadi sebenarnya nama dia itu sekali lagi diturunkan pun boleh je. Sama je, diturunkan. Kalau kamu baca buku rujukan, mereka akan guna istilah NADP+ diturunkan membentuk NADPH. Okey? Maksud dia, dalam lain yang kamu perlu tahu sekarang, elektron ini yang benda baru dalam silibus kamu, melibatkan satu istilah jika gunakan warna yang baru, iaitu purple, NADP+, okey, akan terima hidrogen ion. Sebab dia hidrogen ion kan, dan sebenarnya dia terima 2 elektron. Saya pun tak nak cerita panjang, dalam silibus dia hanya sebut dalam buku teks menerima elektron. Bilangan bukan isu sebab dia menganggapkan kimia anda masih lagi dalam proses yang masa pembelajaran, bukannya kamu dah mahir. Jadi dia hanya sebut NADP+ menerima ion hidrogen dan juga elektron. Untuk membentuk apa? Untuk membentuk NADPH. Ya, NADPH. Terima kasih, Burhan. Saya suka ada respon macam tu ya. Tapi Kosiang tak respon sekarang. Kosiang ada, Kosiang. Tak dengar suara kamu je, aku rasa tak semangat dah, Kosiang. Boleh, Kosiang? Hello, Kosiang. Are you there? Kosiang okey tak, Kosiang? Ataupun tadi itu sebenarnya suara Kosiang, bukan Burhan. Saya tidak dengar. Okey. Okey ya, boleh ya? Sorry ya, sekali lagi ini masa saya tahu bukan masa yang sesuai untuk belajar, tapi dia terpaksa untuk mengambil masa anda supaya anda cukup masa untuk melengkapkan silibus yang ada. Kalau kita siapkan awal semua fakta-fakta, nanti kita boleh kejar eksperimen dan juga projek selepas anda balik sekolah lah. Sekarang kita cuba siapkan apa yang ada. Jadi NADPH, dia bawa NADPH. Sekali lagi, NADPH itu merupakan NADP+ yang membawa hidrogen atom. Jadi aku ulang ya. NADPH merupakan NADP+ ataupun tambah itu yang membawa atom hidrogen. Jadi dia bawa ke mana? Inilah isu dia. Kalau anda tengok, bawalah ke sini. Di sini. Dalam bahasa lain, fotosintesis tidak lengkap
tidak lengkap ataupun tidak boleh terjadi tanpa tindak balas cahaya. Secara kamu tengok dah sekarang ni. Oh, cikgu, macam tu pula. Ya. Supaya anda boleh nampak dengan jelas. Dia bawa H ke sana. Jadi, bawa H ke tindak balas tidak bersandarkan cahaya ataupun tindak balas gelap di stroma untuk menurunkan karbon dioksida menjadi glukosa. Ini secara am lah. Anda perlu tahu secara am. Okey, secara am. Apa lagi dia sebut? Jadi, pigment molekul klorofil sekarang, tadi klorofil itu telah mengujakan satu elektron. Jadi klorofil sekarang kekurangan apa? Kekurangan apa klorofil? Murid-murid yang saya hormati? Elektron. Elektron, ya. Jadi elektron ini penting. Maksudnya sekarang ada istilah yang kamu akan nanti keliru tapi dia akan sebut. Maksudnya klorofil yang telah dioksidakan. Cikgu, apa itu dioksidakan? Dioksidakan. Ini out of topic. Ion hydroxida. Bukan. Dioksidakan ataupun penoksidaan adalah istilah yang bertentangan dengan penurunan. Cikgu ulang, bertentangan. Maksud dia, kalau diturunkan atau penurunannya bermaksud terima hidrogen, terima elektron, maka pengoksidaan ataupun dioksidakan bermaksud keadaan hilang hidrogen, hilang elektron. Hilang hidrogen, hilang elektron. Okey, jadi klorofil itu kekurangan elektron. Dia dalam keadaan yang dioksidakan, dia perlu digantikan elektron tersebut. Jadi, mana datangnya elektron untuk gantikannya? Jadi, ion hidroksida, okey, akan kehilangan elektron dan membentuk gas oksigen dan air. Ini ada ikut nota kamu. Jadi, yang kat sini, cikgu gunakan warna oranye supaya anda nampak dia punya step, iaitu yang kita punya hidroksida. Kalau kita rujuk di sini, dia akan ke bawah. Okey. Akan mendermakan elektron dan membentukkan air dan oksigen. Membentukkan air dan oksigen. Kalau anda nak tahu dia punya pengimbangan dari segi tindak balas kimia, dia sepatutnya 4-2. Okey? Ini untuk imbang lah. Tapi sekarang pengimbangan dari segi bilangan atom untuk setiap unsur pada substrat dan produk bukan topik perbincangan kita. Itu biar kamu selesaikan dengan guru kimia anda. Untuk yang ini, okey, kamu akan nampak ion hidroksida akan menghasilkan elektron untuk apa? Untuk membentuk oksigen dan air. Membentuk oksigen dan air itu penting, tapi yang paling penting untuk menggantikan kekurangan elektron pada mana? Kekurangan elektron pada mana? Klorofil. Ya, klorofil. Itu pasal klorofil tadi diujakan oleh cahaya, tenaga cahaya untuk melepaskan elektron yang teruja ataupun elektron yang bertenaga tinggi. Dia dah lepaskan dah. Dia pada masa yang sama akan diganti balik elektron yang datang dari mana? Faiza, datang dari mana? Saya suka terpanggil Faiza je. Faiza? Datang dari mana? Elektron dari mana? Hello. Dari mana? Elektron itu yang nak gantikan pada klorofil akan datang dari mana? Bersumber dari mana? NADPH. Apa mana? NADPH. Tidak. Dari ion hidroksida. Tak ada, bukan NADPH. NADPH akan bawa
hidrogen itu sekali pergi ke mana? Murid-murid Faiza, bawa ke mana? Tengok kat sini. Cikgu sekarang warnakan ini bentuk sekali lagi. Jangan risau. Nanti cikgu akan terangkan semula dalam cara lagi pantas lah. Tapi sekarang tengok. NADPH sudah pergi ke mana? Faiza, sudah pergi ke mana? Hydrogen. Bukan, sudah pergi ke mana? Pergi ke mana? Pergi ke stroma. Faham ke tak? Untuk tindak balas, tidak bersandarkan cahaya di sini merujuk kepada penurunan karbon dioksida untuk membentuk glukosa. Anda faham ke tak? Hello? Faham. Bukan lah, saya tahu kau faham. Saya nak Faiza je sekarang. Faiza boleh faham ke tak Faiza? Kalau tak faham, bagi tahu cikgu. Okay, boleh dah. Harap boleh lah. Okey. Jadi, dalam proses pembentukan NADPH. Okey, NADPH ini. Juga merujuk kepada proses membentuk banyak ATP. Cikgu, apa tindakan ataupun tindak balas yang melibatkan untuk menghasilkan ATP? Dalam buku anda, dia nyatakan proses siri pengangkut elektron. Dia tak nyatakan banyak, dia hanya gunakan istilah dia, electron transport chain. Electron transport chain. Benda ini kalau nak jelaskan memang agak memakan masa. Jadi dia hanya guna satu perkataan, maksud dia dari elektron itu untuk membentuk NADPH. Elektron pergi menjadi NADPH, dia akan melalui satu turutan, satu siri, banyaklah, maksudnya banyak proses di mana setiap proses itu akan membantu menghasilkan ATP. Cikgu, bukan ke respirasi yang menghasilkan ATP? Fotosintesis ada ke? Jawapan dia, ya. Sebab ATP diperlukan, nah ini juga, tanya diri sendiri, kalau saya nak karbon dioksida, ikatan karbon dioksida putus dan bentuk ikatan baru, perlu tenaga ke tidak? Tadi kita dah jawab, perlu. Jadi, ATP inilah yang memberikan tenaga untuk proses pemecahan ikatan, sekali juga pembentukan ikatan kimia baru sehingga dia bentuk glukosa. Okey? Sehingga dia bentuk glukosa. Jadi di sini juga dia sebut dia bentuk air untuk mendapatkan satu imbangan, keseimbangan kimia yang kita nak, dia juga bentukkan air. Kita ulang air. Okey. Guna air, bentuk air. Guna air, menghasilkan air. Jadi, air digunakan untuk apa? Cikgu ulang Air digunakan untuk apa dalam fotosintesis? Kamu tidak boleh lagi sebut, cikgu, air digunakan untuk fotosintesis lah. Bukan. Itu bukan jawapan yang saya nak dengar. Jadi, air sebenarnya digunakan untuk menghasilkan dua benda yang penting. Satu, ion hidrogen, di mana ion hidrogen nanti akan terima elektron, okey, dan berikat dengan NADP+, untuk bentuk NADPH. Jadi NADPH itu akan dibawa ke tindak balas tidak bersandarkan cahaya di stroma. Di situlah hidrogen itu akan digunakan untuk turunkan karbon dioksida. Okey, yang pertama, air gunakan untuk hasilkan ion hidrogen. Cikgu ulang, ion hidrogen. Kedua, cikgu, mestilah ion hidroksida. Tidak. Konsep dia adalah untuk menghasilkan elektron. Cikgu ulang, elektron bersama dengan air, elektron bersama dengan air dan juga oksigen. Yang penting elektron. Ion hidroksida itu sebut ya secara kasar betul dah. Jadi apa pentingnya ion hidroksida? Ion hidroksida itu penting untuk menghasilkan elektron untuk bukan gabung dengan ion hidrogen, tapi gabung
dengan klorofil yang kehilangan satu elektron tadi. Yang kehilangan satu elektron tadi. Okey? Jadi, NADPH dan ATP yang dihasilkan pada tindak balas cahaya digunakan untuk menurunkan sebatian organik. Okey? Yang tadi kata gas karbon dioksida kan? Untuk membentuk glukosa. Jeku, di dalam buku ini disebut gas karbon dioksida diikat menjadi sebatian organik 5 karbon. Lepas tu baru bentuk 6 karbon. Apa itu? Kalau Jeku nak sebut, Jeku takut nanti kamu tak faham. Sebab dia ada pembentukan satu molekul yang dinamakan ribosa. Tapi itu 5 karbon lah. Tapi buku kamu tak sebut. Biar je. Maksudnya dari satu karbon, Cikgu tengok balik, cikgu nak kamu tengok balik ya. Murid-murid yang saya hormati. Kalau anda tengok, sini karbon 1, sini ada karbon 6. Maksud dia, dari karbon 1 membentuk 6 karbon punya produk, dia akan bentuk terdahulu produk yang 5 karbon dulu. Okay, itu je dia nak sebut. Dia nak sebut lalu. Sebut dan lalu. Jadi, belum habis. Di sini juga dia sebut, glukosa akan berikat dengan glukosa lain untuk membentuk kanji dan juga melepaskan air. Apakah nama proses ini? Kamu pun telah belajar, inilah nama proses kondensasi. Kondensasi. Ya, terima kasih. Terima kasih atas respon anda. Maksudnya anda dengarlah tu. Thank you, Abang. Jadi di sini, Jeku akan bukakan masa dalam 2-3 minit sekarang. Perlu mana bahagian yang anda rasa tidak tahu? Yonggi dan Keishan, cuba tanya. Ada ke tak? Mana yang tak faham? Secara khusus dulu. Nanti Jeku akan sebut semula. Jeku akan sebut semula ya, jangan risau. Mana yang bahagian kamu tak boleh tak terima? Ya? Ada soalan ke tak? Sir, can you write it down in order? In order is already in the textbook. This is already in the textbook. I can write it later on, don't worry. I'll write it just for you lah. I'll write it right in front of you right after this. But now, at this moment, teacher, I don't understand what you have writing on the screen. Yes, if you look at this, kalau kamu baca macam ni je memang tak faham. Jadi Jeku sekali lagi akan tunjukkan dari awal sampai akhir. Okay, tunjuk dari awal sampai akhir. Kalau kamu nak faham ya, ikut Jeku tulis. Ikut ya. Apa yang saya tulis, kamu tulis. Okay, if you cannot follow, tell me. Okay, tell me ya. I will need to open up another one, another screen here. Okay, I will rewrite everything again. Saya akan buat semua. Jadi kalau kamu nak tahu, sekali lagi, siapa yang nak in order itu, ni adalah 1, 2 hingga 7 sampai 10 poin kat sini. Untuk memahami proses ini, dia kata memahami. Jadi, kamu perlu ada nota pendek. Buan. Can you follow Buan? Jonathan, any question, Jonathan? Okay No, so far. No, so I will rewrite the thing again. Just want to let you all know. Make sure that you all follow Siapa yang nak betul-betul faham, cuba ikut. Okay, kalau kamu tak ikut, terus tengok pada hasil tadi itu, hantu pun tak faham. Jadi, sekali lagi, fotosintesis, apa yang kamu perlu tahu? Terdiri daripada dua tindak balas. Tindak balas cahaya yang bersandarkan cahaya dengan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Maksud tidak perlukan cahaya. Nama untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya juga boleh dikaitkan dengan tindak balas gelap. Tindak balas gelap ataupun Kelvin cycle. Kita Kelvin. Kenapa saya tak boleh padam?
Okay, tidak bersandarkan cahaya. That means tak perlukan cahaya. Untuk memahamikan proses ini, kamu perlu terdahulu faham di manakah berlakunya tindak balas berikut. Untuk cahaya, dia berlaku di tempat yang ada klorofil. Ada klorofil, iaitu tilah, kod dan gerah ataupun gerah tempat. Okey. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku pada stroma. Berlaku pada stroma. Okey. Jadi disebabkan dia ada klorofil. Jadi anda pun kata klorofil itu nak buat apa? Klorofil itu nak buat apa? Untuk memahami benda itu, imbas semula. Okey, imbaskan semula. Ini saya perlu gunakan warna untuk tulisan substrat dan produk. Kamu sedar bahawa fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air. Karbon dioksida dan air. Air akan digunakan pada tindak balas cahaya, manakala karbon dioksida akan digunakan pada stroma ataupun tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Kamu juga tahu bahawa fotosintesis akan menghasilkan, tengok warna kita nak gunakan warna ni, menghasilkan yang satu glukosa, satu lagi dia akan hasilkan oksigen. Jadi mana datangnya benda ni semua? Kita nak jawab. Macam mana dia datang? Okey, macam mana dia datang? Jadi kamu tahu bahawa sekarang kita kekurangan hidrogen. Kita perlukan hidrogen untuk melengkapkan fotosintesis. Okey, untuk melengkapkan proses fotosintesis. Jadi pertama anda tahu bahawa klorofil menyerapkan cahaya untuk menjalankan satu tindak balas yang memerlukan enzim. Adalah enzim dia. Tapi tak sebut dalam silibus kamu. Okey? Tak sebut juga dalam silibus senior kamu. Untuk menjalankan, tengok proses yang pertama anda perlu tahu. Fotolisis. Maksudnya, molekul air dipecahkan menjadi ion hidrogen dan ion hidroksida. Tetapi ion hidrogen juga tidak boleh terus digunakan. Itu benda yang kita nak. Kita nak atom hidrogen. Jadi peringkat kedua, okey, klorofil akan menyerap tenaga cahaya. Tengok dua-dua sini sebut pasal cahaya untuk mengujakan elektron. Excite the electron. Jadi elektron yang telah diujakan ataupun teruja akan melompat keluar dari klorofil dan menjadi bebas. Benda ini tak baik sebab elektron, aku dah cakap, elektron yang bergerak bebas boleh menyebabkan sel-sel anda mengalami kerosakan. Jadi di sinilah kamu perlu tahu NADP+. Okey, jika bulatkan H positif dan elektron akan terima hidrogen, terima elektron. Membentuk apa? NADPH. Membentuk NADPH. Inilah konsep yang kamu perlu tahu. Hidrogen yang diterima di sini, hidrogen. Untuk masuk nanti bentuk glukosa. Okey? Pada peringkat 4, anda perlu menjelaskan juga, sekarang klorofil kekurangan elektron. Jadi, ion hidroksida, segi 4 juga buat ion hidroksida. Okey? Akan menghasilkan oksigen gas
Okey, menghasilkan oksigen gas, menghasilkan elektron dan menghasilkan air. Okey? Elektron akan ke klorofil. Gantikan. Okey, akan gantikan elektron yang telah dibebaskan keluar ketika menyerap tenaga cahaya tadi. Okey? Jadi sekarang elektron telah digantikan pada klorofil. Maksudnya klorofil yang sama dia masih boleh menghasilkan elektron ke tidak? Boleh menghasilkan elektron teruja ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Thank you. Boleh. Thank you. Thank you. Jadi dia masih boleh. Benda itu maksudnya dia akan berlaku secara tak putus lah. Okey? Secara am, kalau kamu nak juga imbangan lah. Maksudnya imbangan. Dia macam ni lah. Tapi sekali lagi, biologi dia tak pentingkan kepada bilangan mol ataupun dalam persamaan kimia yang seimbang. Jadi dia tak sebut. Kita sekarang sebut point. Jadi point apa lagi penting? Dalam proses elektron menjadi NADPH ni. Dia masuk sini kan. Kita nak cakap. Untuk menghasilkan NADPH ni dia masuk. Dia melalui satu proses ataupun melalui satu peringkat yang dipanggil sebagai siri. Siri apa? Yes. Siapa nak jawab? Siri pengangkutan elektron. Siri pengangkutan Elektron. ya elektron. Kenapa perlu sebut ini? Ini sekali lagi senior kamu tak belajar ya. Dia sebut sebab dia nak kata menghasilkan ATP. Sebab ATP ni cikgu lupa nak tinggalkan ruang yang cukup. Jadi cikgu terpaksa jimatkan ruang lah. Jadi ATP ini yang memberikan tenaga untuk apa? Untuk apa? Jadi di sini lah kita kan dia guna untuk pada tindak balas tidak bercahaya bersama dua-dua ini untuk penurunan. Untuk menurunkan ataupun penurunan karbon dioksida membentuk glukosa. Membentuk glukosa. Okey? Jadi, kamu akan tamat di sini ke tidak? Tidak. Sebab kita pun sedar bahawa makanan akan disimpan dalam bentuk kanji. Jadi, glukosa akan bergabung membentuk kanji melalui proses kondensasi. Penurunan untuk glukosa, kondensasi untuk sebut pasal menghasilkan kanji. Ataupun kalau dia kata pada tebu membentuk sukrosa. Ya. Jadi boleh faham ke tak? Nadia Farisha ada tak? Oh ada. Ada respon ke ataupun dia tengah buat kerja tu? Nadia Farisha ada? Ada. Cikgu boleh ulang tak? Ulang apa? Ulang soalan. Jadi, boleh faham ke tak proses tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dia melibatkan dua penerangan yang penting, dua penerangan je pada sana. Satu panggil penurunan, satu panggil kondensasi. Penurunan itu rujuk kepada pembentukan glukosa daripada karbon dioksida. Okey, pembentukan glukosa daripada karbon dioksida. Kenapa dia gunakan istilah penurunan? Sebab karbon dioksida ibarat terima hidrogen, tapi sebenarnya dia terima elektron jugalah untuk membentuk glukosa. Kondensasi pula rujuk kepada pembentukan kanji. Pembentukan kanji daripada apa? Daripada glukosa bergabung dengan glukosa yang lain. Jadi rasanya Farisha boleh faham tak? Nadia. Siri boleh ya semua? So hopefully Bhuvan hopefully you can understand Okay? Yang lain. Sorry ya. Aileen ada Aileen? Afika boleh faham?
Boleh. Boleh ya. Aileen ada Aileen. Aileen tak respon lagi ni. Boleh ya. Okey. Jadi walaupun satu muka surat, jadi inilah dia cerita dia. Dan mereka dah buat macam mana pembetulan yang bagi Jeku agak betul lah daripada yang senior kamu. Dia terangkan benda yang salah. Ini, konsep ini boleh kamu bawa ke peringkat yang seterusnya. Maksudnya ke tingkatan 6 ataupun matrik ataupun A-level. Tindak balas keseluruhan fotosintesis dapat diwakili oleh persamaan kimia seperti berikut. Air, karbon dioksida membentuk glukosa, oksigen dan air semula. Okey, jadi apa itu NADP+, nikotinamida, adenina, dinukleotida. Oh, bukan difosfat. Difosfat itu NAD yang untuk respirasi. Okey, jadi NADP+ ini rujuk kepada nikotinamida, kalau English lah. Okey, nicotinamide, adenine, dinukleotide. Okey. Dia adalah coenzyme. Jadi apa itu coenzyme? Saya tak sebut sebelum ni. Nanti kalau ada masa Jeko akan sebut semula. Enzim dan coenzyme benda yang berbeza ya. Jangan kata dia ada enzim. Coenzyme adalah perkara baru. Kamu hari ini dipanggil ataupun dipanggil untuk memahami ada istilah coenzyme ini. Dan seperti yang Jeko dah sebut banyak kali ya, NADP+ tadi itu adalah sebagai pembawa hidrogen. Maksudnya dalam hidrogen itu ada elektron ke tidak? Ada elektron ke tidak? Ataupun dia kekurangan elektron? Yising, kamu akan pilih mana? Ada elektron ke ataupun kekurangan elektron? Ada elektron ke? Ada elektron? Apa ke? Ada elektron lah. Maksudnya dia bawa elektron dalamnya. Faham ke tak? Asing lah. Yising koko. Nampak? Dia bawa elektron kat dalam. Nampak? Ya. Faham ya? Harap anda ingat ya. Jadi dia ada elektron. Jangan nanti orang tanya ada elektron dalam objektif, kamu tak boleh jawab. Ini soalan yang biasa juga ditanya kalau untuk STPM lah. Okey? Jadi dalam proses fotosintesis, NADP+ adalah ejen pengoksidaan yang menerima ion hidrogen. Jadi apa itu ejen pengoksidaan? Okey? Apa itu ejen pengoksidaan? Kalau kamu nak juga tahu sekarang, cikgu selesaikan untuk bahagian kimia, bahagian untuk cikgu kamu. Okey? Kalau nak fahamkan dengan cara yang ringkas, murid-murid sekalian, apa itu pengoksidaan, apa itu penurunan. Okey? Dalam cara yang cukup ringkas saja, kata ringkas lah. Okey? Cikgu nak guna apakah kejap-kejap cikgu fikirkan apa yang sesuai di sini. Okey, andai kata zinc klorida dan juga bakar sekali dengan zinc klorida tak jadi. Dia biasanya dia guna kuprum klorida. Sorry ya, ini dia. Untuk menjadikan ringkasan pemahaman untuk pengoksidaan dan juga penurunan dan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan dalam bahasa kimia. Okey, cikgu sekarang buat macam ni. Murid-murid tengok pada skrin pada skrin ya. Kuprum klorida, kuprum 2 klorida bergabung dengan zinc. Bukan bergabung, bertindak balas dengan zinc. Okey, akan membentuk apa? Akan membentuk kuprum dan zinc klorida. Okey, di sini apa yang kamu nampak, murid-murid yang saya hormati? Cikgu guna merah untuk nota je. Maksud dia, ini ya zinc. Jadi, sini ialah kuprum, tak ada charge. Manakala zinc kat sini, sebelah kiri, akan menjadi zinc 2 positif. Jadi, apakah yang menjadikan Cu2 positif menjadi Cu yang tidak bercharge? Inilah proses kita panggil penurunan. Terima elektron. Okey, zinc akan menjadi Zn2 positif. Maksudnya ini proses panggil pengoksidaan. Sebab apa? Hilang elektron.
Okey, jadi dalam bahasa lain kalau anda tengok dalam bahasa yang untuk anda faham dengan senang, maksudnya tindak balas ini ada dua, satu penurunan dan ini pula panggil pengoksidaan. Jadi apa itu ejen pengoksidaan? Okey. CuCl2 dia mengalami penurunan, betul? Dia menyebabkan zinc dioksidakan menjadi ion zinc. Jadi kuprum 2 klorida adalah bukan ejen penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Sebab dia menyebabkan zinc dioksidakan tapi sendiri diturunkan. Jika ulang kuprum 2 klorida dalam persamaan kimia ini rujuk kepada ejen pengoksidaan sebab dia menyebabkan zinc dioksidakan tapi sendiri diturunkan. Okey? Sendiri diturunkan. Dia sama dengan kalau kuprum 2 ion kuprum 2 positif ni. Manakala zinc itu adalah ejen penurunan sebab dia menyebabkan kuprum 2 klorida diturunkan tapi sendiri dioksidakan. Harap boleh faham. Tapi nanti kamu boleh tengok balik video ini lah. Sebab benda ini dah cukup ringkas lah. Kalau tak boleh faham, nanti belajar kimia lagi. Tapi istilah penurunan dan pengoksidaan sepatutnya tidak menjadi maksudnya keliru. Boleh tak saya tanya lagi daripada antara kamu semua? Pengoksidaan, elektron diterima ke elektron dibebaskan? Itu je aku nak tanya. Siapa boleh jawab? Pengoksidaan, elektron diterima ke elektron diderma ataupun dihilangkan? Dibebaskan. Terima kasih. Dibebaskan. Ya. Manakala kalau kata penurunan, elektron diterima ke ataupun dibebaskan? Yongyi? Terima. Tak dengar. Apa dia kata? Terima. Diterima. Okey, itu je dia. Jadi dan dia punya istilah guna kat sini tak salah Jadi NADP+ ialah ejen pengoksidaan sebab dia terima ke ataupun dia sebab dia bebaskan elektron? Siapa boleh jawab? Sebab dia menerima ion hidrogen dan juga menerima elektron. Okey. Manakala NADPH sebagai ejen penurunan. Sebab dia dah terima elektron jadi dia sekarang akan bebaskan elektron nanti ketika di dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Tak salah. Dia punya istilah memang tak salah. Okey. Itu pasal biologi sentiasa kait dengan kimia. Di situlah kita melahirkan satu bidang yang khusus berkait dengan kimia yang kita panggilnya sebagai bidang biokimia, biokemah. Jadi secara apakah persamaan dan perbezaan antara tindak balas bersandarkan cahaya dan dengan tindak balas tidak bersandarkan cahaya? Okey? Dengar ya. Jadi yang pentingnya kalau kamu ada buku, halaikan persamaan ini. Dua proses ini dimangkin oleh enzim dan berlaku dalam kloroplas. Maksud dia, kalau anda tengok balik ini, murid-murid sekalian, proses ini, kalau anda tengok proses ini dan proses ini, banyak tindak balas kan? Sini perlu enzim. Sini pun perlu enzim. Enzim yang lain lah, bukan enzim yang sama. Kalau tanpa enzim, tindak balas ini boleh berlaku ke tidak? Jawapan dia tidak. Tidak. Enzim akan menjadikan tindak balas kimia ini boleh berlaku. Kalau tidak, tak boleh. Jadi jika apakan nama enzim ni, jangan tanya. Kalau jika sebut nanti enzim tu, kamu akan muntah darah. Okey? Asalnya jika nak tunjukkan kamu nota STPM, tapi saya takut lepas saya tunjuk, kamu akan nangis. Ataupun siapa-siapa di sini nak tengok tak? Ada tak? Wah, dia Natasha nak try. Okey.
Okay, let's see. Eh. I'm not sure whether this is the one. Oh, tak ada. Sekejap ya. Okay, sementara je aku buka ini benda semua, siapa yang ada soalan, nak tanya apa-apa, sila tanya ya. I'm here to help you all. Siapa yang nak tanya apa-apa, tanya. Jangan bagi saya shot sendiri, saya jawab semua nanti je aku. Saya tak tahu apa-apa berkenaan langsung tentang tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya untuk fotosintesis. Siapa-siapa nak tanya? Sebelum cikgu nak pergi kan yang lebih mendalam, tengok pada muka surat yang tadi itu, sementara cikgu cari kejap je. Muka surat 45 ya. Muka surat 45, sementara cikgu tunjukkan kejap je. Siapa-siapa nak tanya soalan apa-apa ke tak? Sebelum cikgu betul-betul nak tunjukkan gambar untuk yang tindak balas cahaya dan juga tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey? Tiada. Tiada ya? Jadi tengok kat depan, ini yang last cikgu nak tamatkan untuk anda semua. Klorofil. Nah. Kalau anda tengok pada skrin ini sekarang, sekejap. Kejap. Ya. Okey, yang tadi kita kata siri pengangkutan elektron. Okey, siri pengangkutan elektron ada pada sini. Yang pada depan mata tengah-tengah itu, ya. Jadi, setiap klorofil itu akan terima tenaga cahaya untuk mengujakan elektron. Jadi elektron itu akan dihantar bergerak mengikut satu siri pengangkutan elektron. Sekali lagi, elektron yang bebas itu tidak boleh dibiarkan bergerak bebas. Dia akan merosakkan sel. Jadi dia akan bagi dia bergerak mengikut satu cara, sekali lagi mengikut satu proses dari tenaga tinggi ke tenaga rendah. Jadi proses itu di sini sebut siri pengangkutan elektron, di situ dia akan menghasilkan ATP. Okey. Jadi untuk yang tunjukkan bahagian belakang itu, ini nantilah saya tengok ini. Jadi kalau sebut nanti mati pula. Inilah dia. Tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Yang murid-murid nak tengok sekarang adalah, okey, satu karbon dioksida masuk satu karbon, dia akan menjalankan satu proses yang rumit untuk membentukkan panggil apa itu? Glukosa. Proses pembentukan glukosa ialah penurunan, reduction lah. Seperti yang disebutkan, reduction. Tapi dia sebenarnya 3 fasa di situ. Dia hanya sebut secara sebut lalu untuk kitar Kelvin ataupun tindak balas tidak bersandarkan cahaya tersebut. Okey?
harap membukakan mata anda semua. Membukakan mata, boleh kan? Boleh kan? Alia Natasha, boleh? Hello. Yang lain? Testing? Boleh. Boleh ya? boleh. Jadi maksudnya apa yang kau belajar itu hanya sebagai pemula. Okay, kamu akan bawa benda ini pada masa akan datang lah kalau kamu masih nak menjurus bidang biologi. Tapi sekarang apa yang kau belajar itu dikira dah betul pengenalan yang bagus. Secukup itu je. Kalau nak pergi lebih, anda boleh pergi baca. Baca buku biokimia atau baca buku biologi yang tingkatan 6 ke atas boleh je. Ada kat sana. Jadi di situ saja Cikgu hari ini nak sebut. Cikgu nak sambung untuk faktor-faktor mempengaruhi kadar fotosintesis ambil masa. Cikgu kalau nak sebut juga pasal chlorophyll pigment menyerap pelbagai cahaya, itu pun satu ambil masa dalam 10 minit. Jadi tak sesuai lah. Jadi ada apa-apa soalan sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini? Tiada. Tiada ya? Chin tak cakap tiada, yang lain? Tiada. Tiada ya? Siti Nadia, okey Siti Nadia? Tak ada. Tak ada ya? Kalau semua dah tamat, cikgu akan minta izin sekali lagi murid-murid yang saya hormati sekalian. Okey. Dalam mungkin masa dalam seminit. Okey, kemaskan diri anda, pakaikan tudung kamu sekarang. Cikgu nak minta izin juga ambilkan gambar anda semualah. Okey. Oh shit. Cikgu stop presenting. Okey. Sebagai record, terpaksalah sekarang. Kalau tidak nanti ingat kita tak mengajar. Jadi murid-murid yang saya hormati ya, anda boleh buka kamera anda sekarang ya. Kalau anda tidak maksudnya menghalang lah. Kalau anda tidak menghalang. Why? Kenapa cikgu punya layout? Cikgu belum setting layout. Kejap ya. Kejap je. Change layout. Kejap. Why? Okay. Aduh. Saya pun tak tahu kenapa dia punya screen ni dia tak keluar secara maksudnya bersusun namanya. Kejap. Bagi je lagi seminit. I don't know what's wrong with it. Come on. Kalau macam tu tak payah kot. Tapi jap. Ambil apa yang ada dulu kejap Okey. Jadi cikgu minta izin lah. Tayar saya satu dulu, biar je. Ini cikgu pun tak tahu kenapa silap dia. Itu jadi ya. Okey. Kalau ada soalan nanti sila tanya ya. Rasanya itu saja daripada cikgu hari ini. Okey, siapa yang ada soalan anda boleh stay lah. Anda tanya juga. Kalau tak ada, rasanya cikgu pun tak ada halangan lah untuk macam mana kata ya, untuk anda dismiss the class. Terima kasih kerana datang hari ini ya semua. Terima kasih. 谢谢老师。Terima kasih, bye bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye. 谢谢老师。 Thank you 老师，爸爸。 Welcome. 老师，什么事？ Cikgu. 老师，我想问一下，下个月开始课是吧？下个月？啊，下个月什么？下个月我听不到，下个月什么？下个月开始 Coco 是吧？讲是这样讲咯，然后 Coco 的时候要做什么呢？你在问我啊？是啊，我要问你嘞，我要老师做还是我们要做？是你们要做啦，我们老师给你们 support 的吗？有没有搞错？老师，我想问一下，你按 SDBM 的 Nota 是最新 format 还是旧的 format 啊？最新啦，那是有。哦，老师，
没有，是这样，这个我 SBM 毕业后你可以 send 给我啊。啊嘿哎，那就要看你乖不乖了啦，不要这样子哦老师我很贵的，那种这样子我很贵的啊。哎我很贵的 ，OK， 不然先讲单一性的问题啊Coco 如果主要的时候是他们 expect 你们会开 Google Classroom 又再来咯 ，Google Group， 然后时间到的时候做 activity 咯，好像如果是童子军的话，你要跟他们讲说，你要给他们 quiz 说怎么样起，然后你要教他们哦，要开 video， 好像现在我们教你们子哦 ，OK， 这个位学生现在我怎么生活，你就要秀给他们看哦，就这样子哦。所以也是要开这个 Google Meet 这样子的啦，还是它只是 Google Classroom 这样啦？据我所知，没有人会傻的要去开 Google Meet 啦。但是如果你做的话，那个半杀端一定会逼全部人去做的咯。就是你会不会给人讨厌？看你有没有做。那个这个这样子哦，所以说你啊，我忘记我还没有 stop recording 了。